Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Sadi pada okey. Tok Kazim. On. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous ni? Hopefully everything is okay. Assalamualaikum. Kejap Ustaz saya setting. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah bakul lemak ke? Lemang ada dekat kedai. Besok orang ambil. Oh, order lah. Order. Alhamdulillah. Datuk sihat Datuk? Sihat macam ni, sihat on tour. Masya Allah. Hari tu buat berdebar baru jumpa tiba-tiba berada di satu tempat yang lain. Tiba-tiba muncul kembali. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ni dekat mana Datuk? Ini di rumah. Perak. Di Perak, di Manjui. Manjui. Ni baju raya segaknya background tu rumah Datuk ke? Kenapa ibu utara? Ni Kak Aliza ni di mana, di rumah? Ya, dekat rumah. Kita kan tak boleh merentas negeri, jadi di rumah sajalah. Belum pin lagi. Kejap salah. Saya nak pin jap. Kita punya tajuk hari ni, Selamat Hari Raya bersama Datuk Kazim. Okey. So, malam ini terima kasih banyak-banyaklah sebenarnya sebab Datuk sudi bersama-sama dengan kami walaupun malam raya biasanya sibuk kan. Tapi ada ruang juga. Biasalah. Biasanya malam raya Datuk buat apa? Selalu malam raya saya ngemas je. Kemudian buat persiapan selalunya buat persiapan untuk hari apa selepas mayang raya, selalunya kami akan buat kenduri dekat sekolah, dekat surau. Wow. Jadi memang malam raya tu saya sibuk di surau sekolah lah. Sebab setiap tahun kalau selepas mayang sunat hari raya kita akan buat jamuan hari raya. Jadi tahun ni tak ada lah. Tak ada. Jamuan kat rumah je lah. Jamuan di rumah je. Ada rezeki next time kita sebab Abah pun Perak juga. Tapi Perak je di Kuala. Kuala dengan Manjui jauh ke? Dekat je. Tak sampai 40 minit. Dekat je? Mana tahu kan tahun-tahun depan bolehlah singgah-singgah kalau ajar lah. Datang je lah. Macam tak biasa datang. Datuk, okey lah. Malam raya ni kan semua orang duk sebelum kita nak kupas lagi lah kan. So kita nak tahulah dah habis dah Ramadan. Sedih sangat sebab biasanya Ramadan tahun-tahun yang lalu kan kita dekat masjid, Qiyamulai bersama-sama, tapi kali ni dekat rumah. So rasa kalau macam saya peribadi kan Datuk, saya rasa macam tak cukup, rasa macam banyak lagi kurang, rasa tak puas, rasa macam ya Allah harap sangat Allah betul-betul ampun dosa lah. Jadi pada malam ini mungkin yang rasa macam Ramadan dia tak buat the best, mungkin ada tak ruang-ruang lagi masa berbaki untuk tebus Ramadan yang mungkin dia tak buat yang terbaik lagi Datuk. Baik, kalau kita lihat selepas ni kita ada lagi ada puasa sunat di dalam bulan Syawal. Kalau kita sambung lagi bulan Syawal dengan 6 nanti insya-Allah kelebihan dia seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun kan. Jadi kita boleh lagi untuk menyambung lagi sebab Allah Taala ni Maha mengetahui ya tentang keinginan kita, tentang kemampuan kita. Maka Allah Ta'ala ni sediakan satu tempat pula, satu ruang masa pula untuk kita sambung lagi ibadat. Cuma kadang-kadang ada orang yang memang kita akui memang kadang-kadang dia tak suka dengan kedatangan Ramadan dan dia suka dengan perginya Ramadan. Sebab mungkin dia tak menyelam, dia tidak berenang dalam kenikmatan Ramadan tu. Ya, dia tak merasai betapa seronoknya satu bulan yang Allah Ta'ala bagi, tidak ada dalam bulan yang lain, penghulu bagi segala bulan. Jadi orang yang beriman kalau berpisah dengan Ramadan ini bagaikan satu perpisahan yang sangat-sangat meruntun jiwa dia. Sebab dia tahu mungkin dia tidak akan lagi berjumpa dengan Ramadan pada masa yang akan datang, pada tahun yang akan datang.
Jadi kalau berpisah dengan dia ni seolah-olah Allahu Akbar, hanya Tuhan sajalah yang mengetahui. Tapi Betul. sebagai seorang yang faham bahawa ruang untuk beribadat itu sangat luas. Ruang untuk kita mencari keredaan Allah itu sangat luas, bukan setakat di dalam bulan Ramadan saja. Ya, kalau kita sayang pada Ramadan, Ramadan tetap pergi. Tetapi kita ni yang kita kena faham tentang bahawa Allah Ta'ala menyediakan kepada kita macam-macam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Berlumba-lumbalah kamu untuk berbuat kebajikan. Allah Ta'ala suruh kita berlumba-lumba berbuat kebajikan. Bukan maknanya bila berakhir Ramadan stop, habis, tak ada dah kebajikan, Quran pun tutup, tarawih pun dah memang tak ada dah pun. Tetapi kita boleh buka lagi. Teruskan membaca Al-Quran seperti biasa, teruskan qiyam seperti biasa, teruskan bersedekah seperti biasa, boleh lagi berpuasa sunat seperti yang kita buat. Jadi insya-Allah di mana saja kita berada dan siapapun kita sebenarnya, kita berpeluang mendapat keredaan daripada Allah dan berpeluang masuk syurga insya-Allah. Amin, amin, amin. Jadi pada malam ini orang kata Lailatul Jaizah ke apa Datuk malam ni? Ya. Malam, apa maksud dia tu? Malam Hari Raya Malaikat ke apakah? Apa cerita? Sebab kita tahu Lailatul Qadar, tapi apa pula malam ni dengan malam raya? Apa keistimewaan dia? Baik, jadi malam raya adalah satu malam kemenangan pada kita. Ya, satu malam kemuliaan kepada kita. Satu orang yang berpuasa betul-betul dalam bulan Ramadan yang lepas, dia akan merasai nikmatnya Syawal. Tapi bagi orang yang tak puasa dengan betul dalam bulan Ramadan yang lepas, datang Syawal, tak datang Syawal hanya untuk seronok. Tetapi bila datang sahaja Syawal, bagi orang yang wahtisaban ini, yang berpuasa dengan penuh pengharapan ini, satu yang pertama tadi petang dia rasa sayu, dia rasa sedih, dan sekarang bila dah masuk isyak sekarang ni dah pukul 10 apa semua ni, dia dah rasa keseronokan, dia rasa kegembiraan, dan hanya orang ini saja yang merasainya. Hanya orang ini yang merasai betapa lazatnya pada satu Syawal ini, betapa seronoknya satu Syawal ini, sebab kegembiraan itu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu pada hari raya, malam raya ini kita disuruh untuk bergembira. Bukan disuruh bergembira ni bukan kan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka bertakbirlah kamu, ya, membesarkan kebesaran Allah, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur. Sebab itu kegembiraan kita pada malam ini mungkin agak tak semeriah yang dulu-dulu sebab adanya perintah kawalan pergerakan. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada perintah kawalan ke tak ada perintah kawalan, dia tetap seronok sebab dia telah berjaya mengalahkan hawa nafsu dia. Dia telah berjaya melaksanakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apa yang telah kita buat dalam Ramadan yang lepas, kita serahkan kepada Allah. Allah nak balas apa itu hak Allah, kita hanya melaksanakan tugas dia. Dan kita telah berjaya. Macam kita lah kalau waktu sekolah dulu, kalau dah siap kerja sekolah, seronok gila kan. Macam tu lah kegembiraan. Tapi bagi orang yang tak siap kerja sekolah, apa dia rasa? Esok nak menghadap cikgu besar ni, cikgu ni, dia takkan rasa seronok dengan kerja sekolah dia. Begitulah perbandingan dia. Jadi malam ni dikatakan doa makbul Ustaz? Ya, kalau kita nak kata doa yang makbul tadi kan, tadi petang sebelum masuk kepada maghrib, sebelum berbuka tadi, itu adalah di antara waktu-waktu yang mustajab. Tetapi kita taklah dilarang untuk bermohon, membanyakkan doa pada saat ini. Ya, taklah pula dah. Tapi yang waktu yang mustajab yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Ya, pada waktu sahur. Jadi orang-orang begini yang mustajab, dan begitu juga Nabi sebut ketika sebelum daripada berbuka puasa. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam saat ini Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita, Allah Ta'ala menyucikan dosa-dosa kita. Maka dengan sebab itulah kalau kita berdoa pada masa ini, mustajabnya doa kita itu insya-Allah. Sebab apa? Sebab bersihnya kita daripada dosa. Allah Ta'ala suka daripada orang yang bersih ni. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat, Allah suka dengan orang yang bersih. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala mustajabkan doa. Sebab apa?
dengan sebab beristighfar, dengan sebab bertaubat, itu adalah orang-orang yang dimustajabkan doa dia, insya-Allah. Okey, faham. Jadi tu yang kena buat sungguh-sungguh pada bulan Ramadan supaya kita keluar bersih fitrah macam baby. Ya. Supaya doa kita mustajab. Okey. Jadi kepada yang sedang menonton sekarang ini, kita bersama dengan Datuk Kazim. Siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya. Sebelum dia bertanya soalan kan, saya tanya dululah. Besok ni mungkin tak pernah terjadi dalam negara kita ataupun seluruh dunia dah semua nervous. Termasuk family kami sendiri. Seorang siapa nak baca khutbah, siapa dah huru-hara dah, teks pula tengok panjang. Lepas tu macam mana nak ittaqullah dan sebagainya. So mungkin Datuk kena bantu sangat-sangat kaedah yang mungkin paling simple untuk kita amalkan juga khutbah. Walaupun khutbah tu bukanlah wajib, tapi kalau tak buat rugilah kan, sunnah kan. So mungkin paling simple lah kita boleh amalkan. Baik, kalau kita tengok kepada khutbah raya, sunat kita baca kalau kita semayang raya tu berjemaah. Kalau Kak Jah semayang seorang-seorang besok, tak payahlah baca. Kan? Kalau Makcik Kia pula duduk seorang-seorang, janda pula duduk rumah kan, tak payahlah baca makcik kan. Semayang sunat ni, sunat raya kalau kita buat jemaah, maka datanglah khutbah raya tu sunat kita baca. Okey. Maka walaupun pendek, jadilah kita bangun, habis aja salam, masa tu tak ada takbir raya dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah takbir dah, waktu takbir dah habis dah masa itu. Masa itu baca doa basmalah, alhamdulillah habis, walhamdulillahirabbil alamin. Bangun lah. Tak payahlah cari mimbar pula. Udah nak pinjam mimbar masjid surau kan, bagus nak usulnya. Tak payahlah. Sediakanlah kerusi sebelah dia tu. Tongkat ustaz. Lah, nak pakai tongkat pun boleh, tak pakai tongkat pun tak apa. Nak pakai tongkat kalau payung yang pesuar panjang pun tak apa, terpulang lah tuan-tuan. Kena berdiri ke kena duduk? Kena berdiri duduk? Berdiri lah. Berdiri. Okey. Kan, jadi kita duduk sekejap, kita boleh kalau ada teks khutbah, kita baca teks. Selalunya pada khutbah yang pertama kita akan bertakbir dahulu. Siapa yang takbir? Tu imam ataupun suami lah, ataupun bapa kita besok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Walillahil hamd. Kemudian bila habis walillahil hamd, kita baca macam rukun khutbah Jumaat biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Kita sebut memuji kepada Allah. Kemudian kita baca pula satu potong daripada ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian mulalah kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian kita mengajak orang bertakwa. Ayuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Lepas tu sahlah khutbahnya. Jadi kita baca khutbah ni besok bukan setakat kita kalau nak baca teks daripada Majlis Agama Islam, alhamdulillah lah. Tapi boleh kita baca yang sesuai dengan keluarga kita besok. Alhamdulillah anak-anak ayah semua, kita telah berjaya mengharungi Ramadan pada tahun ini. Dan Ramadan pada tahun ini menguji kita kerana kita diuji dengan wabak COVID-19 dan kita berada di dalam PKPB ini. Jadi apapun kita anak-anak, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Itu kalau kita berkhutbah dalam peringkat keluarga, tak payahlah tuan-tuan sidang jemaah yang berbahagia. Anak 2 orang, isteri seorang, baru 3. Sudah macam ramai ni kan. Jadi kita sebut ayah sebagai pemimpin dalam keluarga ni, ayah rasa bertuah. Sebab bulan ini ayah berjaya menjadi imam sembahyang tarawih. Walaupun setiap-tiap rakaat qul huwallah dan qul a'udzu birabbin nas sahaja kan. Jadi itulah khutbah dia. Jadi mak ayah nak sebagaimana kita sembahyang berjemaah dalam bulan Ramadan yang lepas, kita sambung pada bulan yang akan datang. Ayah nak koma ni baca Quran dengan mak koma bulan puasa yang lepas, kita sambung lagi Ramadan. Ayah nak koma dengan ayah sekali beriman. Jadi itulah khutbah dia. Bila dah habis khutbah apa semua, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sampailah habis, duduk sekejap. Sekejap, rehat sekejap, bangun pula kalau nak baca khutbah yang kedua. Takbirnya 7 kali pula, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ulang balik yang tadi. Kemudian pada khutbah yang kedua ni kita isi balik dengan apa nasihat kita, dan bolehlah kita baca doa. Minta supaya Allah terima ibadat kita pada Ramadan. Minta supaya sihat, panjang umur, jumpa lagi tahun depan. Minta dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan, diberikan kekuatan iman dan istiqamah di dalam iman. Kemudian habislah khutbah kita. Jadi senang sangat khutbah. Dia cuma kadang-kadang kita ni sebab kita tak pernah buat, sebab tu kita rasa susah. Betul? Dia macam mandi mayat. Dia mandi mayat, kita rasa susah no tengok mandi mayat. Kalau ada mayat, tak mandi mayat tu. Sebab tukang mandi mayat pun dah jadi mayat. Jadi tak ada orang nak mandi. Nak import jauh Ustaz kata dia. Padahal mandi mayat adalah satu benda yang paling senang sekali. Tapi pasal kita jarang buat, kita rasa susah. Mandi mayat lagi senang daripada mandikan baby, mandikan budak. Kalau mandi budak, mata dia masuk sabun, dia menangis. Telinga dia masuk air pun dia menangis. Tapi kalau mayat, kita tolak dia tak marah. Kita angkat dia tak marah. Kita kangkang sikit pun dia tak marah. Mana ada mayat marah kalau kita pegang dia? Jarang kita dengar bila kita usik mayat ni, mayat tegar. Apa ni? Pegang-pegang. Tak ada kan? Tak benar. Jadi, tetapi pasal kita jarang buat, maka kita rasa susah sangat mandi mayat tu. Begitu juga dengan imam. Kadang-kadang kita pergi ke masjid, kita tengok tu imam tu baca ayat panjang-panjang. Ya Allah, susahnya mana surah dia baca ni. Kemudian habis salam pula, doa zikir panjang-panjang. Ya Allah, berat gila ni. Aku tak boleh ni. Sebab tu dia takut jadi imam. Padahal kalau betul-betul dia faham, macam ini jadi imam, macam aku boleh. Begitulah dengan khutbah. Bila kita duduk dengar di bawah dulu-dulu dia kata, hai tu imam ni cakap Arab, ada sekali yang Arab gitu ya. Susah wal fadang fasirwe, tidak ada. Weh, dia jadi susah. Tapi hari ini bila kita dah ringkaskan khutbah raya, dah keluar dah khutbah yang ringkas, baru kita faham. Senang je kalau macam ni saya pun boleh. Jadi sebenarnya di sebalik PKP COVID ini, ada benda lain yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Hikmah yang tersembunyi. Antaranya, Datuk, hikmahnya. Banyak. Hikmah. Sorry, sebelum takut terlupa. Okey, itu kalau orang boleh lancar lah dalam baca bahasa Arab tu kan. Mungkin ada yang memang merangkak-rangkak betul-betul tak reti. Ni mewakili orang yang memang tahu bahasa Melayu je. Bila bahasa Jawi, ittaqullah pun mungkin cabaran bagi dia. Macam mana cadangan Datuk? Adakah perlu khutbah juga ataupun tak apalah kalau begitu? Tak payahlah. Kalau rasa tak confident, kalau kita rasa baca tu kita tertinggal rukun. Kalau kita rasa kita baca tadi jadi masalah, anak-anak pula hilang hormat pada kita pula. Anak ketawa pula kan, jadi tak payahlah. Jadi tak payahlah baca. Tetapi sebenarnya rukun khutbah cukup senang. Alhamdulillah. Baca saja ayat Quran, baca saja selawat, baca saja ittaqullah, habis kemudian berdoa untuk semua orang Islam. Rabbana atina fid, selesai, mudah kan. Kalau kita tahu bahawa kita akan jadi imam besok, saya rasa mereka dah boleh buat persiapan minggu lepas lagi dah. Kan isteri dah duduk siku dah kata dah, abang jangan lupa ayah jadi imam kan. Dah seminggu isteri siku kan. Takkan tak boleh buat persiapan. Sepatutnya begitulah. Tetapi kalau kita rasa tak confident, cukuplah, memadailah kita semayang sunat berkeluarga. Yang khutbah tu pandai-pandailah abang jawab besok. Ayah tiba-tiba batuk. Buat batuk pun lagi sunat. Itu cadangan yang bernas kat situ ya. Okey, itu tentang kita nak solat Aidilfitri dan juga buat khutbah. So tadi kita cakap pasal hikmah COVID. Kalau macam saya sendiri kan Datuk kan, macam Ijaz sendiri je tengok satu benda yang Allah Ta'ala nak bagi, tak sebenar-benarnya benda-benda yang tak pernah. Satu rumah tu akan solat tarawih bersama-sama 30 hari. Satu rumah tak pernah baca dah, wah besok macam mana. So orang dah start buat live untuk tahu dia punya tata cara untuk solat dan sebagainya. Itu daripada sudut pandang Ijaz. Kalau Datuk sendiri mesti lagi besar hikmah COVID tu sendiri. Macam mana Datuk? Ya, yang pertama kita lihat ramai orang yang berjimat pada bulan Ramadan yang lepas. Ya, saya rasa banyak sangat penjimatan berlaku, baik penjimatan di pasar Ramadan, kerja majlis bandara. Saya rasa mereka bersyukur gamaknya.
Sebab mereka tidak mengutip sisa-sisa makanan jualan yang tak habis macam tahun-tahun lepas. Allah Ta'ala ni dia sayang pada kita, dia bagi penyakit di sini tapi dia selamatkan kita daripada sifat membazir. La tubazir innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan bazir. Bazir ni adalah saudara syaitan. Dan kita lihat hari ni kita hanya memasak di rumah ikut mak ni boleh bajet berapa banyak anak-anak dia nak makan. Maka betapa jimatnya kita itu. Pertama, kita lihat kita balik kepada yang dituntut oleh agama kita, berjimat. Yang kedua kita lihat bila ada perintah COVID ini tuan-tuan, perintah PKP ni, kita lihat bahawa mata kita jadi baik. Telinga kita jadi baik. Sebab kita lebih banyak duduk di rumah daripada di luar. Bila kita di luar dalam bulan Ramadan yang lepas, berapa ramai yang tak boleh kontrol mata dia. Berapa ramai yang tak boleh jaga telinga dia. Kalau dia jumpa di pejabat, dia jumpa tempat kerja dia, berapa banyak tuan-tuan. Tapi kita hari ni duduk dalam PKP ni, apa kita nak buat? Maka pada masa itu Allah sayang pada kita supaya sembahyang kita, puasa kita pada Ramadan yang lepas, pahala full. Penuh pahala, gemuk-gemuk pahala, tak ada kurus. Amin. Ini hikmah nombor 2. Hikmah yang nombor 3 yang kita lihat pada PKP ataupun COVID yang berlaku kepada kita ini, lebih kita mengambil berat tentang seseorang yang kita selama ini mungkin tak mengambil berat. Kita mungkin ada mak, kita mungkin ada bapa keluarga di kampung lagi. Dengan sebab tak boleh merentas negeri ni, baru kita tahu, ya Allah, macam mana raya ni tak bermakna tanpa mak, raya ni tak bermakna tanpa bapa. Itu hikmah dia. Kita mula bercakap tentang peri pentingnya mak bapak. Ada dulu orang tak kisah mak bapak, tapi bila dah nak sekarang ni tak dibenarkan balik, baru dia tahu. Sebab itu abang-abang, kakak yang saya hormati, kalau kita lihat bahawa yang menjadikan seronok orang balik kampung, yang menjadikan seronok orang beraya ialah mak dan ayah. Tapi bagi orang yang dah tak ada mak dan ayah, dia tak ada apa. Kalau kata dilarang merentah negeri, dia kata tak apalah, merentah larang-melarang, aku kan nak balik dah, mak aku dah tak ada, bapak dah tak ada. Tak maknanya raya ni. Raya ni seronok dan bermakna bila ada mak bapak kita. Sebab itu saya minta, kalau boleh janganlah kita mengabaikan mak ayah kita. Sebab banyak sangat. Saya 2-3 hari lepas ada satu mak yang telefon saya minta buat sembahyang hajat. Sebab anak dia sepanjang bulan Ramadan langsung tak balik. Ya, kecil hati langsung tak balik, telefon tak berangkat, duduk rumah kawan pindah. Tak nak balik rumah, tak nak cakap dengan mak, tak nak cakap dengan bapa. Jadi kita rasa sedih ya, dalam keadaan suasana macam ini pun kita masih lagi nak membuang mak kita, nak membuang ayah kita. Yang keempat kita lihat hikmah di sebalik perkara-perkara yang berlaku ini, orang mula mengkaji Al-Quran dan hadis. Contohnya di Manjui, Jelapang pada 2-3 hari lepas berlaku hujan batu. Ya, tak pernah berlaku hujan batu meriah, pompang kan. Allah. Jadi orang mula bercakap tentang hujan batu, dan kita sebagai asatizah, kita sebagai penceramah dan sebagainya memberikan jawapan. Ustaz, hujan batu ni apa tanda hujan batu ni apa benda kan, walaupun dia duduk di Manjui tapi ada di belakang tu kan. apa benda macam orang Johor pula kan. Saya kata hujan batu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Surah An-Nur juzuk surah yang ke-21 ayat yang ke-43. Allah Ta'ala sebut tentang hujan ais di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 43. Dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan dia adalah tanda nak datangkan balak, wabak dan sebagainya. Begitu juga pada Ramadan yang lepas. Heboh, bertahun heboh ustaz-ustaz yang bawa cerita akan berlakunya dukhan. Pada 15 Ramadan. Heboh. Berapa ramai yang jual emas, berapa ramai yang beli emas, berapa ramai yang jual ASB, bawa keluar duit semua tukar dengan emas. Ya, malah yang membeli stok makanan yang banyak sebab dia kata akan berlaku dukhan pada masa itu, dan dukhan itu akan menyebabkan Dajjal akan datang. Tengok-tengok hari Jumaat 15 Ramadan tak ada pula dukhan berlakunya. Jadi wajib kita percaya bahawa dukhan itu pasti berlaku. Wa zakara dukhan, Nabi sebut wajib dukhan itu berlaku, dan wajib kita percaya sebab dia adalah tanda-tanda kiamat. Dalam Quran sebut, Rasulullah pun ada sebut. Tetapi yang menjadi kesalahan kepada kita ialah kita menetapkan tarikh akan berlaku.
Kalau Nabi sendiri pun tidak menetapkan tarikh, siapa pula kita menetapkan tarikh? Tarikh ini akan berlaku dukhon, tarikh ini akan keluarnya Dajjal, tarikh ini akan keluarnya Imam Mahdi. Jadi bila berlaku Ramadan yang baru ini, saya rasa ramai masyarakat yang selama ini terpengaruh dengan pahaman-pahaman macam itu, mula balik mencari mana dia hadis yang sahih, mana dia ajaran yang betul. Sebab saya lihat sekarang ada asatizah kita yang cerita tentang kiamat, akan berlaku Dajjal. Macam ini akan ini. Segala benda dia kaitkan dengan Dajjal. Segala benda dia akan kait dengan Dukhon dan Imam Mahdi. Sampailah ada pelajar saya, sekarang dia dah berhenti dah. Dia kata dia dah bina kubu di belakang rumah dia. Saya tanya buat apa kubu tu? Dia kata dia simpan stok makanan yang banyak sebab guru dia cakap bahawa Dukhon akan berlaku dan dia telah pun serahkan harta-harta dia pada semua orang sebab dia kata dia dah nak berlaku kiamat. Dia hanya nak duduk dalam kubu dia supaya bila berlaku Dukhon dia boleh hidup. Saya cakap pada dia aja, Allah Ta'ala dia menyuruh kita bila datangnya Dajjal, bukan dia suruh kita sediakan mi segera. Bukan dia suruh kita bekalkan susu Cak Junjung ke apa, ke stok makanan berat ke. Dia suruh kita bekalkan dengan iman. Orang yang beriman, Dajjal tak boleh kalahkan. Orang yang kuat iman dia, Dajjal tak boleh menipu daya dia sebab Dajjal ni adalah penipu. Bukan kita disuruh menyimpan benda-benda itu je. Jadi saya rasa bulan Ramadan yang lepas ni itu di antara hikmah terbesar lah selain yang lain. Suami jadi imam tu saya tak nak sebut lah. Tapi yang saya nak pointkan di sini ialah berapa banyak dan berapa ramai pahaman 15 Dukhon itu dipegang. Ya, sebab ada asatizah, ada ustaz-ustaz, bukan ustaz di Malaysia lah, yang duk cerita benda-benda ini sampai kita terpengaruh. Termasuklah sampai buat Facebook tentang mimpi orang di belah-belah Pakistan apa semua ni. Sekarang di mana letaknya? Jadi baliklah kita kepada Nabi SAW, baliklah kepada ajaran yang benar. Ya, jangan kita menjadikan benda ini dengan sebab nak menakut-nakutkan orang pada jalan yang akhirnya orang akan kata tak betul lah kau, tipulah nampak. Kita pula dituduh penipu sedangkan Islam tidak pernah menipu kita. Wallahualam. Oh, Masya Allah, pencerahan Datuk tentang isu COVID tu sampai angle-angle yang mungkin kami Nurtizen, Ustaz Amin suka cakap Nurtizen, masyarakat-masyarakat yang bercahaya mudah-mudahan dapat Nur Syahidayah ni mungkin ada yang tak terperasan. Jadi sekarang ni dengan penjelasan Datuk Khazi pada malam ni kita boleh lagi jelas apa pun kita kena tengok apa yang Nabi kata, bukan jangkaan-jangkaan daripada manusia tu sendiri kan Datuk kan. Okay, ada orang tanya tadi kat sini, hari raya wajib kena pakai baju raya ke? Ataupun mungkin Datuk boleh cakap apakah sunnah-sunnah dan juga adab-adab hari raya. Kita recap Raja Bali tentang hari Rasulullah raya. bila datang hari raya, dia memakai pakaian cantik. Ada pakaian yang Rasulullah pakai pada hari raya. Ya, kalau kita baca dalam satu hadis, Rasulullah memakai pakaian jubah warna merah. Ya, rambut Rasulullah yang ikal, disinari pula dengan cahaya pada waktu duha. Rasulullah sembahyang sunat hari raya di padang. Dia bukan macam kita sembahyang di masjid. Rasulullah sembahyang di padang. Jadi sahabat-sahabat bila tengok Rasulullah datang dengan wajah yang menawan, baju yang cantik, ya, sahabat mengatakan bahawa tidak ada orang yang lebih handsome daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sendiri pun memakai pakaian yang cantik, jadi kenapa kita tidak memakai pakaian yang cantik? Kan juga begitu juga dengan seorang budak yang menangis sebab bapak dia meninggal, ayah mak dia pun miskin jadi yatim. Bukankah Rasulullah Rasulullah gembirakan budak tadi dengan pakaian yang baru, dijadikan keluarga angkat kepada anak Rasulullah Siti Fatimah dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa memakai pakaian yang baru itu adalah sebagai satu tanda kegembiraan, bukan tanda riak. Riak lain. Memakai pakaian baru itu adalah sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab ada orang kata, apa Ustaz pakai baju Melayu purple ni riak ni, habis tu apa pula yang aku kena pakai? Pakailah baju yang buruk-buruk sikit, tu baru nak zuhud. Kalau saya pakai baju buruk dan saya menyangka diri saya adalah zuhud, saya lah riak. Betul? Saya lah riak. Saya cakap tengok, aku pakai baju macam ini lah bagus. Itulah riak nama dia. Jadi jangan tertipu. Kita pakai baju cantik bukan makna riak. Riak tu bila kita sebut baju ni korang kalau tak ada
RM400 semeter jangan pegang. Itu dah warna meriah kan. Tapi kalau kita pakai baju sebagai tanda seronoknya kita, sebagai satu tanda bersyukur dan atas nikmat yang Allah Ta'ala beri, kenapa tidak? Ya, sebab berlaku di dalam satu kisah bagaimana seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah, datang berjumpa dengan Rasulullah dengan baju yang tak cantik, bertanya tentang hukum. Rasulullah bagi jawapan dan laki-laki ni berpatah balik ke rumah dia. Rasulullah panggil balik. Kata Rasulullah, kamu ada harta tak? Laki-laki tadi jawab, saya ada kambing, saya ada unta, saya semua ada. Kata Rasulullah, kenapa kau tak jual barang seekor? Duit daripada dia kau belikan baju yang cantik, menunjukkan kau mendapat nikmat daripada Allah. Allah Ta'ala suka melihat hamba-hambanya memakai bekas daripada nikmat yang Allah beri kepadanya. Jadi Rasulullah menyuruh lelaki tadi menjual seekor dua binatang ternakan dia, dapat baju yang cantik pakai. Sebab Nabi kata Allah Ta'ala suka kita memakai bekas-bekas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Jadi marilah kita pahaman, buang pahaman itu. Pahaman bila tengok orang pakai baju cantik, sombong, belagak, riak, menunjuk dan sebagainya. Tak, dia ada wang. Dia ada harta, dia dapat nikmat, dia nak bergaya dengan pakaian itu, dipersilakan. Selagi mana dia tidak bertabaruj, selagi mana dia tidak menjolok mata, selagi mana dia tidak mendedahkan aurat dia, selagi mana pakaian dia itu pakaian yang berasaskan kepada takwa, cantiklah. Kalau kita tengok Tok Arab sendiri pun, kita kata Tok Arab pakai jubah je Ustaz. Dia pakai serban merah, dia pakai iga dia, jubah dia. Biasa je Ustaz, tak ada macam Melayu bersampan semua ni. Saya cakap, abang pernah tanya tak satu sehelai serban Tok Arab tu berapa ringgit? Abang ingat harga dia RM2.5, RM4.5 ke serban dia. Serban dia bang, kalau dia letak ke bawah, serban tu akan jatuh ke bawah. Serban dia kalau letak di atas kepala dia, serban tu akan melekat di kepala dia. Maknanya kain dia berkualiti. Ribu tu abang, serban merah putih dia tu. Jubah dia tu abang, bukan yang duk jual tepi jalan. RM10. Datang polis Arab dia lari. Itu bukan tu bang. Jubah dia pun cuba tengok, kain dia cantik jatuh ke bawah. Tak ada kedut-kedut. Maknanya kain dia tu mahal. Walaupun kain dia cuma warna putih, tetapi kualiti pada kain dia. Sebab tu saya bila pergi ke Mekah ke mana, masuk kedai Arab, saya tanya yang ni berapa ribu, yang ni berapa ratus. Keluar balik pada kedai kita. Baik kita beli jubah Herman je lah tuan-tuan. RM46 selesai masalah kan. Jadi jangan kita kata bahawa Arab tu dia pakai jubah je Ustaz. Jubah dia bukan pakai jubah biasa bang. Tengok tu jubah dia. Serban dia saja tuan-tuan mungkin RM1,000 lebih harga dia. Bukan yang macam kita duk pakai ni RM10, RM15 dan sebagainya. Jadi lihatlah pada kualiti dia, lihatlah kepada jenis dia, itulah menunjukkan pakaian yang baik, ya, pakaian yang menandakan bahawa mengikut kemampuan kita. Tapi tak kalau baru kita kan? Ya tak semestinya baru. Macam saya ni pun saya rasa dah ini tahun kedua saya pakai. Jadi saya rasa masih lagi boleh pakai lagi kan. Jadi okey. Ini pun pakaian yang baru juga. Sebab jarang saya pakai baju Melayu. Saya jarang naik motor pakai baju Melayu kan. Jadi saya pakai waktu hari raya saja. Ini pun disuruh juga. Bukan maknanya asal raya tempah. Asal tempah je raya tidak. Okey, Datuk, besok pagi buka je mata. Apa yang perlu kita buat? Maknanya supaya kita ni baru je tinggalkan Ramadan, supaya kita tetap istiqamah juga. Contohnya amanah sunnah sebelum nak solat tu makan dulu dan sebagainya. So apa dia punya cara-cara dia esok? Baik, di antara perkataan yang paling digemari oleh Nabi SAW bila kita bangun saja daripada tidur ni, subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, subhanallah wa bihamdihi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jarang kita baca doa perkataan-perkataan tu. Kadang-kadang kita bangun je tidur, yang tu yang pertama kita buat kan. Kadang-kadang yang pertama kita buat, apa aku nak makan pagi ni? Apa aku nak makan pagi ni? Kadang-kadang perkataan yang pertama yang kita gagal dulu ialah handphone dulu yang kita gagal.
Jadi jarang kita bangun, kita sebut, Ya Allah, syukur, terima kasih Ya Allah, panjangkan umurku Ya Allah. Tadi saya duduk dekat depan rumah tu waktu pukul 7.15, 7.20, belum masuk maghrib, saya doa. Ya, anak-anak tu tengok apa yang bapak doa tu. Saya doa, Ya Allah, ini waktu yang mustajab berdoa, Ya Allah. Terima kasih, terimalah ibadat kami, Ya Allah. Angkatlah COVID daripada Malaysia, Ya Allah. Amin Jadi Allah. begitulah kita pagi besok pun. Ya, kita duduk melangkah dah masuk pada hari raya ni. Jadi kita bangun dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesyukuran. Bacalah zikir, ambillah doa-doa yang tertentu yang mudah pada abang. Mandilah dengan mandi yang baik. Kemudian kita kejutkanlah isteri kita, kejutkanlah anak-anak kita. Kalau boleh anak-anak, kejutkanlah mak ayah tu. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Allah. Amalan yang paling besar sekali ialah subuh. Semayang sebelum subuh kita dapat. Okey, kemudian kita semayang subuh, semayang fajar, semayang subuh. Habis semayang subuh tu, kena ingat tuan-tuan, semayang subuh ni Nabi sebut, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah Ta'ala akan pelihara dia. Allah Ta'ala akan jaga dia. Jadi, kita, keluarga kita lemah, keluarga kita ni macam-macam benda boleh berlaku zaman sekarang. Tak ada siapa yang boleh jaga keluarga kita melainkan Allah Ta'ala. Jadi, kalaulah satu Malaysia ni orang Islam semayang subuh berjamaah, tuan-tuan, Allah pelihara kita. Allah jaga kita. Besok kita semayang subuh berjemaah. Jangan dah habis. Dulu kita boleh semayang subuh berjemaah sebab kita ada sahur. Sekarang dah tak ada sahur, kita tak boleh nak subuh jemaah. Jangan buat macam itu. Kita dah dilatih untuk bersolat subuh jemaah sebulan. Habis solat subuh, jangan buat perkataan yang lain. Tidak ada perkataan yang lain yang lebih afdal pada masa itu. Melainkan apa? Takbir raya lagi. Takbir raya lagi. Sekejap pun jadilah. 3 kali takbir pun jadilah. Jangan terus bangun berlari pula. Bukan. Cukup kita baca takbir tadi. Kemudian lakukanlah amalan-amalan sunat yang seperti mana yang kita semua sedia maklum. Takbir tu kan better jemaah ke ataupun sendiri-sendiri pun boleh? Sendiri pun boleh. Kalau Kak Leha kan, Kak Leha tu seorang pun boleh sekarang ni. Sekarang ni kita takbir sepanjang malam pun boleh. Daripada maghrib tadi, sekarang ni tak berhenti takbir ni. Paling afdal amalan. Boleh. Wa akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Cukup dah tu. Ada ustaz yang warna sorak, warna tak hafal ustaz. Kalau tak hafal yang tu pak baca ya Allah akbar tu cukup dah pak. Kadang-kadang kita tak hafal yang orang apa. Oh, tak tahu itu yang kita baca. Itu je masalah kita. Ni kita tak tahu satu, kita tinggal semua mana cik. Sebab ada orang yang tak tahu dia silap baca. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi audah. Isteri tampuk belakang. Hoi, itu semayang abang hoi. Itu dah bodoh. Kita takbir raya dah. Kan? Dengan sebab kena tampuk tu lah dia takbir dah. Jadi kalau tak hafal yang itu Kak Leha weh. Kak Leha baca yang awal, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Cukup. Cukuplah sampailah tertidur. Allahu Akbar. Okay, so antara sunnah yang lagi adalah sebelum kita semayang tu kita makan sikit jamah dulu makanan Ustaz? Sepatutnya kita makan dulu. Ya, pagi besok kalau boleh kita makan dulu, itu sunat sebab kita nak membezakan hari ni kita dah berhari raya. Bukan lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Sebab kita kadang-kadang dah sebulan terbiasa buat. Jadi kadang-kadang kita tak makan. Betul. Nak bezakan. Kadang-kadang bulan Ramadan yang dulu kan orang-orang tua ajar kan. Tak boleh tau korek hidung kan batal tau. Sampai bulan Syawal pun diam tak korek hidung dia. Dia masih bawa-bawa bulan yang lepas. Jadi sebab itu sunat kepada kita untuk kita makan terlebih dahulu. Kemudian bersihkanlah mulut kita. Kemudian kita datanglah tempat solat kita insya-Allah. Dan kita takbirlah raya selagi mana kita belum sembahyang hari raya. Banyakkanlah takbir insya-Allah.
Allah Ta'ala akan merahmati keluarga kita. Dan jangan lupa untuk mandi sunat raya. Sunat air raya. Mandi sunat raya. Ya. Jadi kalau orang perempuan yang macam uzur, sunat juga mandi kan? Mandi sunat raya. Boleh, tak salah perempuan kepada uzur. dia. Cuma dia tak Kan? payah semayang je lah. Tetapi walaupun dia tak semayang, tapi dia boleh join sekali. Bukan makna join semayang. Dia boleh duduk sekali. Mungkin duduk di sebelah ke belakang ke. Macam besok ada anak dara. Besok uzur lama, tak boleh semayang dengan ayah. Tak apalah, duduk di belakang sekali. Dengar ayah baca khutbah, dengar ayah jadi imam. Tak pun dia buat rakam dengan dia, rakam ayah dia. Itu yang datang pula cucu duk kat kain nopah Tok Wan tu kan. Itu macam-macam ada juga. Sekarang orang semayang pun orang buat FB Live macam-macam. Jadi walaupun dia tidak boleh semayang, dia boleh mandi sunat, dia boleh bertakbir raya, tak menjadi sebarang halangan. Baik, okey. Lepas dah hari raya pertama, biasanya hari raya kedua orang dah start untuk puasa sunat. Puasa Syawal lah, puasa Syawal. Jadi mungkin ada 3 peringkat yang mungkin soalan yang tiap-tiap tahun orang tanya. Untuk gabung gabung puasa qada dengan puasa sunat. Ke nak puasa qada dulu ke atau bagaimana ke, itu yang kita nak tahu juga, Datuk. Baik. Kalau kita kata bahawa dia nak puasa dua, puasa qada dan puasa sunat, tu tak payah dah. Ya, dia kata sahaja aku berpuasa qada dan aku berpuasa sunat Syawal dalam bulan Syawal. Dia nak buat dua sekali, tak adalah dua dalam satu. Tak ada, kita tak mau macam itu. Okey, sekarang akak nak buat puasa apa dulu? Akak nak puasa qada. Maka qada lah. Sahaja aku puasa qada kerana Allah Ta'ala. Dan kebetulan kita buat pula di dalam bulan Syawal. Jadi niat satu saja. Niat satu untuk berqada. Ataupun akak nak niat puasa 6. Dia kata qada boleh panjang lagi ustaz. Jadi saya nak ambil dulu puasa 6 pun harus juga. Tak jadi halangan juga. Cuma ada orang mengatakan bahawa kalau kita berpuasa qada, kita akan dapat juga pahala sunat. Jadi ada pendapat yang mengatakan sedemikian. Tetapi ada pendapat juga yang mengatakan dia tidak. Dia cuma mendapat pahala qada sahaja. Jadi apa pun itu adalah khilaf. Ya. Jadi sekarang terpulanglah pada akak-akak yang mana akak nak qada dalam bulan Syawal nanti. Akak nak qada dulu ke 7 hari, 8 hari tinggal. Ataupun akak nak buat puasa 6 dulu, nak ambil dulu keberkatan bulan pun harus juga. Tidak menjadi suatu halangan sebab jarak masanya adalah jauh lagi. Tidak menjadi satu halangan untuk melewatkan sedikit qada. Sebab kadang-kadang orang perempuan dia kadang-kadang dia lewatkan sungguh qada Ramadan ni. Sampai dah hujung bulan Syaban baru kelang kabut. Nak qada lagi hari nak habis Syaban, ya Allah macam mana ni tak habis lagi dah kelang kabut. Yang tu lah. Jadi kalau akak rasa akak nak selesaikan dulu qada, selesaikan dulu bulan Syawal ni. Cuma kita tak naklah sahaja aku mengerjakan puasa qada merangkap puasa Syawal 6. Yang tu tak payahlah. Ya. Tapi kalau kita buat puasa qada. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa kalau kita puasa qada dalam bulan Syawal, insya-Allah kita akan dapat sekali puasa sunat. Tetapi kalau kita puasa sunat dalam bulan Syawal, kita takkan dapat qada di dalam bulan Syawal itu. Takkan dapat. Jadi puasa sunat tak dapat menampung puasa wajib tadi. Bagaimana kalau orang pernah mengamalkan yang 2 niat tu sebelum-sebelum ni? Biasalah kan dapat ilmu macam-macam. Dah amal dah pun. Jadi kalau dia sah pada satu sajalah qada. Ya, ambil qada tadi, insya-Allah. Okey, baik. Ustaz, dia kata bayar zakat online kadang-kadang terlupa dah ambil bahasa Perak. Raya pertama baru ingat. Adakah boleh bayar zakat raya pertama tu? Besoklah kan? Jadi kalau dia bayar selepas orang dah habis semayang semua dah. Jadi dia dah dikira sebagai pahala sedekah sajalah. Jadi kalau dia terlupa sekarang ni, maknanya dia ingat lagi lah tu. Pergi bayar dah sekarang, online sekarang. Kan? Jadi janganlah kita nak terlupa pada benda besok. Rasa itu tak mungkin berlaku kot. Besok saya nak bayar zakat, tapi terlupa lah nak bayar besok, kan pelik bunyi dia.
Jadi sekarang dah ingat sekarang lah bayar. Tak payah tunggu besok kan. Dah ingat dah sekarang. Sebab dia dah boleh tanya soalan. Jadi dah ingat. Koma ni pun, ada koma. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ni tadi ada soalan dia kata, okey, solat raya tu bila sebenarnya waktu last boleh Waktu solat duha raya? kita lah. Kalau kita tengok di negara-negara Arab, dia orang ni lepas subuh je, naik je, pecah je matahari apa lepas pada setinggi galah tu, dia orang dah apa nama dah semayang dah. Lepas daripada waktu tahrim semayang, mereka dah semayang sunat dah, mereka sana awal. Cuma kita di sini apa nama yang tunggu pukul 9. Jadi dalam waktu duha tu, itulah waktunya kita mengerjakan semayang sunat Aidilfitri. 8.30 boleh, 9.30 boleh, 9 pagi boleh, terpulang lah. Tapi setengah tempat di tempat lain, mereka solat pukul 8 pagi dah, solat dah. Selepas saja waktu isyraq tu mereka dah buat sembahyang dah. Itu setengah tempat. Tapi kita di Malaysia ni, kita memberi peluang kepada masyarakat untuk bersiap. Memberi peluang kepada untuk datang nak cari parking dan sebagainya. Jadi kita tak kelang kabut sangat. Jadi pukul 9 cantik lah untuk kita mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Last pukul apa? Sebelum Zuhur ke macam mana? Ya, kalau dia waktu habis duha, matahari tertegak di kepala kita tu, waktu itu dah habis waktu duha, habis lah. Okey, ni ada satu soalan yang agak unik. Dia cakap, Dato', apa hukum kahwin pada hari raya pertama sebab habis puasa dan COVID-19? Boleh ha? Kahwin bulan Ramadan pun boleh Kak Jo Bukan kalau saya nak dia. kahwin, Kak Jo tanya. Kalau nak kahwin bulan Ramadan pun harus. Jadi jangan kita kata bulan Ramadan tak boleh kahwin pula. Yang tak bolehnya ialah berhubung suami isteri di waktu siang Ramadan. Tapi sebelah malam boleh. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada orang heran, apa engkau kahwin dekat puasa ni apa ulang salah je. Yang tak boleh kahwin waktu buat ihram haji tu, waktu buat ihram umrah, yang tu yang dilarang kahwin. Sebab ada orang yang dia kata tak boleh kahwin bulan Rabiul Awal. Saya tanya, makcik kenapa tak boleh kahwin? Dia kata kalau kahwin bulan ni ramai orang cerai. Saya kata kau bulan Syaban pun ramai orang cerai kak. Kalau nak kira orang cerai kak, setiap bulan orang nikah cerai kak. Jadi tak ada masalah. Kalau kita nak kahwin bulan kita pula kan. Kalau nak kahwin bulan Ramadan pun boleh. Tak jadi masalah. Cuma tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang pada sebelah siang malam halal. Apatah lagi pada hari raya 1 Syawal nak kahwin lagi selesai banyak masalah. Ada orang kata yes boleh kahwin. Dia betul-betul nak kahwin lah esok Jadi selamat bernikah lah kepada yang nak berkahwin besok. Okey, tadi Datuk ada cakap pasal benda ni penting jugalah orang yang especially pengantin baru. Pengantin baru bila berkahwin, contohnya bulan Ramadan, sekiranya berlaku, Datuk cakap tadi hubungan suami isteri kan. Jadi apakah dia punya kafarah dia? Kafarah ke kifarah? Kafarah Dia tu nak kifarah. kena buat? Kifarah. Ya, kifarah. Baik, jadi bila berlaku hubungan sebab itu kita dalam mazhab kita bila suami isteri ni di bulan Ramadan belah-belah siang ni kita tak boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang menjurus ke arah itu. Walaupun kita ni caring melakukan aktiviti-aktiviti sebab tu nak pakai wangi-wangian dalam bulan Ramadan kalau mengikut mazhab kita pun tak digalakkan. Kalau kita nak berkucup-kucupan dengan isteri kita di dalam siang hari dalam bulan Ramadan tu pun dia boleh membawa kepada perasaan ingin. Jadi yang tu yang kena elak dah. Jadi begitu sepatutnya. Tapi ialah kadang-kadang manusia ni kadang-kadang entahlah ustaz, saya tak ada dia lah apa pula, dia lah masing-masing datang aku pula. Jadi kenalah puasa 2 bulan berturut-turut kepada si suami tadi. Apa pula suami pula ustaz, ni buatnya dua-dua lah kena. Itu macam mana nak berduanya abang? Suami abang, isteri abang tu dia tu ada cuti. Allah bagi cuti.
Setiap bulan dia cuti, kalau 2 bulan berturut-turut. Bila dia nak cuti? Dia nak puasa bulan. Oh tak acik dah ustaz, dia kena saya kena, dia tak kena. Ada yang abang buat apa? Kalau tak mampu juga, ya hendaklah dia memberi makan kepada orang miskin 60 orang misalnya. Begitulah ya farahnya kepada orang yang melakukan perbuatan itu di siang hari di bulan Ramadan. Datuk, mampu tu ada yang rasa mungkin macam kena puasa 2 bulan, memang tak mampu. So nak kena istilah tak mampu tu siapa yang tentukan? Nanti semua akan bagi makan je, senang lah. Itu macam mana? Kalau tu dia kena cubalah dulu. Jangan terus bagi jawapan dia kata ustaz saya ni sebulan puasa pun setengah mati ustaz oi. Kan? Jadi 2 bulan ni taubat lahum tak boleh lah. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia rasa bahawa benda ni satu kesalahan pada dia. Satu benda yang dia dah langgar perintah Allah. Kalau dia betul-betul orang beriman, dia sanggup buat. Janji Allah tebus dosa dia. Janji Allah hapus dosa dia. Janji dosa dia terpadam. Setakat 2 bulan dia kata tak apa, 2 tahun pun tak apa. Kalau itulah yang boleh menghapuskan dosa. Ini sifat orang yang betul-betul takut kepada Allah. Dia sanggup buat. Dia sanggup buat. Tetapi walaupun ada kesanggupan begitu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Allah Ta'ala Maha mengetahui ada orang yang takkan mampu buat. Maka dia pun cuba sehari, cuba 2 hari, dia rasa sakit, dia penat, dia hypo, dia pula ada mengidap pelbagai jenis penyakit pula. Memang doktor takkan bagi dia berpuasa, boleh merisikokan diri dia. Maka pada masa itulah beralih kepada option yang kedua tadi. Begitulah. Bukan maknanya dia terus buat keputusan, saya tak nak lah, saya terus ambil yang nombor 2 saja. Tak. Maknanya yang nombor 1 saya katakan tadi, kalau dia rasa bahawa dia rasa bertanggungjawab sungguh, dia sanggup buat. Ada yang kedua, dia buat dah sikit tapi dia tak mampu dengan sebab-sebab yang tertentu tadi. Mungkin kerja dia berat. Kalaulah saya nak puasa ustaz, saya ni kerja berat ustaz oi. Memang saya tak boleh puasa 2 bulan. Saya pula kerjanya mengangkat simen daripada tingkat bawah sampai tingkat 100 ustaz. Jadi memang saya tak boleh puasa lah. Kalau saya nak puasa tu, saya nak pencin ustaz. Pencin dah tua pula. Maka berpuasalah. Bagilah dia makan 60 fakir miskin. Ulama pula bincang pula 60 orang fakir miskin tu adakah dengan bagi makan duit saja, bagi duit saja. Depa kaji pula. Bagi makan tu maknanya siap dengan lauk, siap dengan nasi, siap dengan air. Berapa kosnya? Ada ulama-ulama yang detail macam tu pula. Engkau makan nasi saja ke? Adakah dia orang makan nasi saja, tak ada lauk, nasi putih saja ke? Tidak. Mereka ada nasi, mereka ada lauk, mereka ada ikan goreng, mereka ada teh ais. Berapa kos dia? Katalah RM15 satu kepala contohnya. Sebab ada ulama yang berfikiran sebegitu. Sampai tahap itu sebab mereka nak supaya rasa bertanggungjawab dan rasa mengharap kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa mereka. Okey, Masya Allah. Rasanya persoalan ni ramai juga yang mendapat manfaat dan dia orang tambah lagi macam mana kita nak tahu ibadah kita diterima. Maknanya bulan Ramadan ni macam mana, ada tak tanda-tanda yang macam amalan kita ni diterima? Kita dapat rasa contoh-contoh dia. Yalah, kita sendiri dah tahu. Kan? Okay. Kita sendiri tahu amalan kita. Amalan kita ni kita sendiri tahu ada kualiti ke tidak. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Dan dia jadikan kita ni supaya dia tahu di antara kita ni siapakah yang paling baik amalan dia. Jadi kita sendiri tahu setakat mana nilai amalan kita. Hati kita ni Allah yang tahu dan nombor 2 yang tahu kita. Jadi kita sendiri boleh nilai Allah terima tak puasa kita. Kalau tuan-tuan tanya saya kan, ustaz apakah tanda amalan puasa kita diterima oleh Allah? Saya pun tak pasti Allah terima ke tidak. Saya tak boleh bagi jawapan Allah terima, tapi daripada hati saya boleh bagi jawapan. Saya ikhlas ke tidak? Saya betul-betul puasa ataupun tidak? Saya seronok ataupun tidak dengan puasa? Kalaulah kita puasa hari itu betul-betul kerana Allah, mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Sebab tu kita selalu bertanya pada orang, ustaz apakah tanda haji yang diterima
Apakah tanda mabrur? Di sini letaknya mabrur, di hati kita. Kita boleh berlakon, buat-buat berlakon, balik daripada Mekah kita buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Tapi sampai bila kita boleh berlakon? Begitu juga dengan puasa yang mabrur. Kita boleh berlakon, habis-habis saja habis Ramadan, kita mula pegang tasbih lah, apalah, gini-gini. Kita boleh berlakon buat. Tapi hakikat dia, hati kita sebenarnya. Jadi, tepuk dada tanyalah iman masing-masing. Setakat mana yang telah kita menghayati Ramadan. Ya, muhasabah balik. Sebab tu pada malam ni, waktu yang paling cantik sekali untuk muhasabah. Ya, muhasabah. Saya suka tengok video-video orang yang mati. Saya bayangkan mayat itu adalah saya. Ya, kalaulah mayat itu adalah aku, macam mana aku sekarang di alam kubur? Macam mana sekarang aku duduk seorang-seorang dalam kubur? Jadi saya suka bayangkan bahawa diri saya ni mati. Tambah baru ni saya sakit, saya duduk di hospital, saya duduk di rumah, saya sakit. Saya rasa aku ni mati, aku nak mati. Sebab tu bila rasa nak mati ni, kita rasa nak buat amalan tu, amalan betul-betul kerana Allah. Tak ada lagi sebab nak riak ke, nak menunjuk ke, nak suma'ah ke. Dan kita nak buat amalan tu terbaik amalan tu. Bila agak-agak nak ngumpat je tu, astaghfirullahaladzim. Bila mata tengok benda tak elok, astaghfirullahaladzim. Terus kita akan buat. Ini hikmah. Di sebalik kita melihat perkara-perkara kematian, kubur, gambar orang mati, video orang mati, saya selalu bayangkan. Sebab itu bila saya mengkebumikan jenazah orang, bila saya nak baca talqin, saya tengok orang turunkan mayat dalam kubur tu, saya bayangkan mayat tu adalah saya. Jadi saya rasa takut dan saya nak buat ibadat, nak buat amalan lagi baik. Sebab saya bayangkan yang dalam kain kapan tu adalah saya. Bayangkan kalau aku jadi dia, aku tak boleh balik. Bayangkan kalau aku jadi dia, aku tak boleh balik rumah, aku duduk seorang, tak ada kawan, tak ada teman. Yang boleh teman aku adalah amalan saja. Jadi kalau kita bayang begitu, insya-Allah tuan-tuan, amalan kita boleh jadi baik, amalan kita boleh berkualiti, dan pada masa itu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amalan kita. Jadi saya kata tadi, baliklah pada hati masing-masing. Saya pun tak boleh nak menilai adakah Allah terima amalan saya. Saya tahu amalan saya macam mana, di situlah saya perlu perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Amin. Oh, ini menyentuh hati ni. Dia dah jadi macam malam Lailatul Qadar jadi punya ceramah, Datuk. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua. Kita takut dan dalam masa sama kita berharap kan, Datuk, untuk Allah terima amalan kita. Baiklah, kita pun macam ada sedikit lagi masa, mungkin ada orang request Datuk bernyanyi. Petang tadi saya nak nyanyi lagu. Nyanyi kat mana? Petang tadi dekat Facebook saya sudah nyanyi banyak petang tadi. Itu dekat Facebook, Datuk. Macam-macam lagu saya menyanyi kan. Sikitlah sebenarnya malam ni. Beduk berbunyi, sayup bergema, memecah sunyi, memanggil kepada muslimin, segera berbakti kepada ilahi. Suara azan beralun, terdengar sayu di subuh sunyi. Sama Datuk, sorry habis bateri. Nak habis bateri. Datuk pula. Okay, ada 10% lagi. Alah, last terpotong. Last dan kesimpulan daripada Datuk untuk peringatan kami semua, insyaAllah. Baik, kita harapkan bulan Ramadan yang berlalu Allah terima amalan kita. Amin. Yang kedua, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan, istiqamahkan kita dengan Islam, istiqamahkan kita dengan amalan kita, jaga hati kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan mendatangkan iktibar dan ibrah pada kita, inzar juga pada kita. Kita walaupun PKP, kita sambut Ramadan, kita sambut Syawal dengan penuh kenikmatan. Tapi di setengah-setengah tempat, ya, tidak ada beza pun hari raya dengan hari-hari biasa bagi mereka.
tetap berada dalam ketakutan, kelaparan dan sebagainya. Sebab itulah bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ya, ada orang cakap tak seronok raya ni Ustaz, anak-anak tak boleh balik. Anak makcik ada di KL makcik boleh Skype. Tapi ada orang makcik, anak dia langsung tak boleh balik. Bukan kata Skype tak boleh, Zoom tak boleh, WhatsApp pun tak boleh. Anak dia dah kembali ke rahmatullah makcik. Jadi kalau kita rasa bahawa kita teruk, sebenarnya ada orang lain yang diuji lebih teruk daripada kita. Jadi indahnya sabar. Jadilah orang yang bersabar, insya-Allah. Di sebalik ujian yang menimpa kita, ada benda lain yang Allah nak beri kepada kita. Minggu lepas saya diuji dengan sakit, 2 minggu saya diuji dengan sakit yang pelik-pelik. Tapi di sebalik ujian-ujian itu saya rasa banyaknya nikmat yang tersembunyi yang Allah Ta'ala nak beri kepada saya. Sebab itu sabar dan redha dengan apa ujian yang menimpa kita, insya-Allah Allah akan merahmati kita, insya-Allah. Terima kasih Kak Aja sudi berprogram saya. Mudah-mudahan Kak Aja sihat, dirahmati oleh Allah, keluarga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kami juga doakan supaya Datuk diberikan usia yang panjang, yang berkat, diberikan keafiatan dan terus boleh berdakwah berkongsi dengan kami semua. Semoga Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga Allah ganjarkan syukur tertinggi tanpa hisap, tanpa azab buat Datuk sekeluarga dan kita semua dan dapat berkumpul kembali sama-sama di syurga Allah SWT dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Ada tu malam-malam kiam semua tu ingatlah kami terutama dekat Kak Aja. Kelakar pula Kak Aja ya. Apa-apa yang sesuai lah yang Datuk ingat yang sesuai tu doakan untuk Kak Aja. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Sama-sama lah. Kak Aja lagi bagus pada saya. Selalu tolong orang. Ya, saya tak mampu buat. Datuk yang banyak tolong orang. Sekali Datuk sebenarnya untuk pengetahuan semua, sebenarnya macam Kak Aja sendiri pun segan juga nak ajak Datuk untuk live. Tapi Masya Allah Datuk ni sangat-sangat humble. Baru-baru ni kita nak terjumpa dekat Astro sebelum Datuk masuk hospital kan. Ya. Kak Aja jalan-jalan tiba-tiba macam, makcik. Makcik siapa? Ya Allah Datuk kasi makcik. Maknanya seorang Datuk Ustaz yang tersohor yang Masya Allah ilmunya sangat tinggi. Tegur kita dulu sebab Kak Aja tak perasan, tegur kita dulu bersembang dan kita pun rasa macam macam mana kita rasa dihargai dan diraikan sebagai orang-orang yang biasa. Lepas tu bila Kak Aja teks Datuk cakap jom kita live, terus okey. Dan waktu tu Kak Aja tak tahu Datuk dekat hospital. Datuk kat hospital kan waktu tu. Boleh reply dan siap cakap okey insya-Allah nanti kalau sihat nanti kita live. Jadi Kak Aja ingatkan okeylah tak nak kacau. Tapi orang yang pegang janji, orang yang beriman ni dia pegang janji, tiba-tiba dapat teks bahawasanya Datuk kata okey dah sihat, bila nak buat. Macam Kak Aja macam ya Allah kalau kita yang sakit pun kita dah terlupa dah janji dengan orang nak buat tapi Datuk tunaikan yang sampai Ijaz ni Datuk cakap kat family ya Allah ma tak sangka je Datuk macam dia masih ingat untuk buat live dan Allah bagi yang paling terbaik iaitu malam raya untuk live bersama-sama. Jadi thank you so much jazakumullah khair. Datuk sangat-sangat teruja, sangat-sangat terharu dan Datuk ni daripada dulu jumpa kita pernah buat dekat radio kan. Datuk selalu doakan yang baik-baik sampai kami sekeluarga macam abah mama pun rasa macam sekali je jumpa tapi rasa macam dah lama sangat. Itu tawaduknya Datuk buat kami rasa selesa dengan Datuk. Terima kasih sangat-sangat Datuk. Jangan lupa jumpa lagi dan panggil makcik. Jadi Ija tahu dah siapa yang panggil tu. Baik, insyaAllah. Okay, salam kepada ayah, salam kepada mak, keluarga semua. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Bye-bye. Alright. Jadi Alhamdulillah satu peluang yang sangat-sangat best yang Kak Aja sebenarnya menantikan lama dah. Siapalah tak nak dengan apa tu kira macam mendapatkan ilmu daripada Ustaz Datuk Kazim Ilyas dan Kak Aja mohon untuk semua doakan Datuk Kazim diberikan kesihatan. Masya Allah orangnya sangat tawaduk. Sangat tawaduk Masya Allah. Jadi di kesempatan ini Kak Aja ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir, batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Berdoa Allah terima amalan kita semua. Minta ampun, minta maaf atas segala salah dan juga silap. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Jangan lupa jarakkan sosial, jangan lupa hand sanitizer dan banyakkan berdoa. Dan jangan lupa untuk puasa Syawal. Okay, bye. Assalamualaikum.